Hakam dia tak boleh buat forum, dia kena buat satu kuliah lah. Tapi cuma ustaz minta saya sebut sikit saja, maka saya sebut sebab dia forum ni dia lebih berbentuk santai dan tidak berbentuk ilmiah yang kita panggil secara mendalam. Sebab kita kena ingat kalau kata nak hurai berkaitan dengan hukum hakam puasa ni sangat-sangat banyak, terutama dalam orang Melayu. Orang Melayu ni dia dalam bab ibadah ni dia suka duk buat benda yang pelik-pelik sangat. Kadang-kadang sakit dah sampai tak larat dah, dia duk suruh puasa juga. Anak dia tu umur baru 8 tahun, balik sekolah dia habaq kata dahaga mak, sabar adik, sabar, kita puasa. Sedih dia dengan anak tu kan, sedih, sabar kita puasa sama-sama. InsyaAllah kalau kata mati ini syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasihan kat budak tu, dia tu taklif kada lagi dengan puasa tu, yang taklif Tuhan. Sebab tu pada hari ni dia kena faham dalam masalah puasa ni, orang Melayu dia suka buat bagi jadi susah. Bukan takat puasa, apa-apa ibadah orang Melayu ni kerja dia menyusahkan orang. Nak semayang ni kena bawa kemplekat. Ada di Pulau Pinang seorang ustaz tu, dia mengajak siapa semayang pakai seluar fasik. Fasik. Madinah ada fatwa al-Qudhu. Yang ni kira Ibn Baz pun kira kalah. Dia duduk di Pulau Pinang kira lagi kemah lagi. Siapa semayang pakai seluar, hukumnya adalah fasik. Siapa yang semayang pakai seluar jeans, tak tahu cerita lah kan. Dia pasal dia bagi dia siapa semayang pakai seluar memang fasik, tak boleh. Allahu Akbar. Awak Nabi ni saya pun tak tahu macam mana dia apply benda tu. Rasanya dia tak pernah keluar negara rasanya. Kalau kata ulama yang duduk belah Bukhara, belah Tashkent apa semua tu, depa nu negara sejuk gedi, depa tak pakai jubah lagu kita ni. Nipih lagu ni pakai kerah mati bila lagu tu ya lagi ni. Depa akan pakai blazer, depa akan pakai baju seluar yang tebal untuk nak menghalang juzuk sejuk tu tadi. Sebab tu kita dalam masalah ni kita jangan jadi jumuk. Kemplekat ni bukan Nabi, kemplekat ni India mari. Nu belah-belah sana nu, tuan-tuan pergi Saudi ada jual kemplekat ke? Madinah ada jual kemplekat? Kemplekat ada jual ke di Saudi? Tak ada Tetapi belah-belah India, kita duk gelak kat Myanmar, kita dengan Myanmar beradik-beradik. Kira sanat lilik dengan sanat gulung lain. Dia pintai, kita gulung. Sanat tu lain. Sanat pakai kemplekat tu dia lain. Tapi cerita dia jenis tu lah. Sebab tu kita pada hari ini cukup suka menyusahkan. Ad-dina yusrun. Yang dikatakan agama itu benda yang mudah, tetapi yang memayahkan dia adalah masyarakat. Sebab tu pada hari ni kadang-kadang bila masuk dalam bulan Ramadan ni tadi, mereka nak percukupkan juga benda-benda yang mereka rasa tak berapa nak cukup ni. Mereka nak bagi juga orang buat benda hak payah tadi ni. Mereka buat main macam-macam riwayat hadis ni. Pegang kepada apa? Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat. Dalam muqaddimah dalam kitab Al-Majruhin kata Ibn Hibban, dia kata siapa-siapa yang baca hadis, dia sebarkan hadis sedangkan dia tak tahu kedudukan hadis tu apa dia. Siapa yang meriwayatkan hadis tu pun dia tak tahu, dia tak terlepas daripada ancaman Nabi. Nabi kata apa? Man kadzdzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sebab tu kita kena berhati-hati dalam soal hukum hakam dalam bab puasa ini. Kita mesti kena bertanya kepada orang yang berada di dalam bidang tu. Macam Tuan Syekh kita, dia dalam bidang syariah, memang bidang dia. Sebab tu kaedah ni dibawa oleh para ulama supaya masyarakat memahami. Sebab diambil daripada mana kaedah tu tadi yang kata al-musyaqqatu tajlibut taisir. Antara sandaran nas dia adalah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah Ta'ala ni dia nak kepada satu benda yang mudah, dia tak mau benda yang payah.
Kalau kata nak kira lagu tu tuan-tuan, kita nak sempit dengan satu pandangan, habis kita ni. Zakat hari ni tuan-tuan pakai pendapat siapa? Syafi'i. Tuan-tuan ada usul main beras di sini? Tak ada, kita bayar pakai duit. Ada pula yang kata pula sunat melewat-lewatkan membayar zakat fitrah ni. Waqi' semasa pada zaman Al-Imam Al-Syafi'i itu mungkin ya, sebab dia bagi makanan. Bagi makanan, orang boleh masak pada pagi raya tu. Tapi hari ni kita lebih kepada berbentuk duit. Sebab tu kalau kata kita tengok, lebih baik kita berikan dalam keadaan yang secepat yang mungkin. Sebab hari ni duit, kita pakai duit untuk kita bayar zakat. Sebab tu ada orang tanya dengan saya, ustaz bolehkah bayar zakat pakai SMS ya pada hari ni? Zakat hari ni pakai SMS. Dia syarat zakat apa dia? Sampai kepada asnaf tu. Kalau kata tuan-tuan nak pakai burung pati pun tak apa. Kok tuan-tuan segan nak pergi bayar zakat sendiri ke apa? Kau tuan-tuan ikat di kaki burung pati tu duit ke apa? Habak ke dia pergi rumah kawan sekian, dia pergi hantar semua, tak apa. Teknologi zaman sekarang dengan zaman dulu bukan sama. Ni ke depan ni 20 tahun lagi akan datang, tak kejip mata lagu tu, zakat sampai dah. Dia syarat dia sampai kepada asnaf tu tadi. Sebab tu dalam kes kita pada hari ni nak kira tak campur mazhab, campur melambak-lambak dah. Dalam bab jual beli tuan-tuan pakai mazhab mana? Jual beli dalam mazhab kita wajib akad. Tuan-tuan ada akad pada hari ni, tuan-tuan beli dengan orang tak apalah. Ni kak saya beli ayak ni nak. Kak kata saya jual. Jadi tuan-tuan beli dengan vending machine tu. Tahu vending machine, hak mesin ayak duduk di hospital tu. Kita jolok duit masuk RM1, cerit-cerit. Dia menyala semua lampu kan. Kita pun pilih Mountain Dew, tekan. Dia luruh, boom. Berlaku tak jual beli di situ? Kita bagi duit, dia bagi ayak. Reda meredai tak tu? Tuan-tuan kena akad dengan mesin tu. Takkan tuan-tuan nak pergi menyembang dengan mesin tu? Ni mesin aku beli ayak ni lah dengan sebanyak harga lah. Dia cakap pula bagi pelan-pelan, takut orang gelak ke dia ni, takut orang kata dia miring ke sasau ke apa ke. Yang main pula mesin tu pula kata kira aku jual lah sebanyak harga jugalah. Kira mesin tu kata lagu tu tuan-tuan tinggal dengan ayak dengan mesin tu, ni puaka ni yang rapik ni. Sebab itulah kita pada hari ni tuan-tuan, kita kena agak terbuka. Dalam mazhab Imam Syafi'i duit deposit, kalau kata deposit tadi hangus, hukumnya adalah haram. Tapi kalau kata duit tu deposit tu tadi kita ambil dengan syarat kita bagi balik, kalau kata tak jadi, yang tu tak ada masalah dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Sebab tu saya kata kena terbuka dalam soal penerimaan mazhab. Kerana yang kita pegang adalah nas yang sahih daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada Al-Quran. Maka nak apply ke semua hukum ni tadi mesti dirujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sebagai khulasahnya daripada sudut hukum hakam puasa ni tadi, saya cuma sentuh bab niat sajalah. Maksudnya apa dia yang kita kena faham bila sebut kata sesuatu al-umuri bi maqasidiha. Bila sebut kata pekerjaan itu dinilai daripada sudut qasad dia tu apa dia, niat dia asal tu untuk apa. Sebab tu kita pada hari ni kena mengikhlaskan saat kita nak melakukan sesuatu ibadah, jelaskan matlamat kita untuk apa. Matlamat kita sebenarnya untuk mengejar keredaan Allah, mardatillah. Kita tak mengejar populariti, kita tak mengejar pujian manusia, kita tak mengejar pangkat dan kedudukan, tetapi yang kita kejar adalah keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebab tu memahami konsep melalui qawaid itu perkara yang penting. Sebab para ulama dia buat qawaid itu bukan dia buat saja, dia mesti kena ada nas. Kita baca ad-darurat tubihul mahdhurat. Dalam keadaan yang sangat-sangat darurat ni, benda yang haram boleh jadi halal. Tuan-tuan naik cruise, tuan-tuan naik cruise ke, tuan-tuan naik boat ke daripada JT Kuala Perlis nak pi ke Phuket. Bukan nak pergi tengok orang Pattaya pergi mandi ke apa, tak. Tuan-tuan orang sunnah.
Pi tu nak pergi tengok sekolah agama di situlah. Sampai tengah laut kapal karam. Tuan-tuan pun berenang. Pasal sampai di satu pulau, pokok apa pun tak ada pun. Yang duk ada pun satu pulau yang ada pasir dengan yak laut. Larat telah yak laut, kembung perut-perut ni. Tak makan pakai mati dah. Tiba-tiba sampai kawan kita 5 minit kemudian. Dia sampai-sampai, elok dan Assalamualaikum, mati tuan tu. Boleh tak kita makan mayat dia ni? Boleh ya tuan-tuan? Boleh pakai tak? Ish, makan ubat gegat kau tuan-tuan ni. Tak ni, boleh tak makan mayat kawan kita ni? Boleh? Boleh ke tak? Dalam keadaan darurah, tak makan pakai kita paruh sama dengan dia juga. Dua orang duduk di pulau tu. Boleh tak? Boleh pada waktu tu. Nas dia daripada mana? Faman yutturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma alaih. Dibuat kaedah ni oleh para ulama. Maka kita pun potong kaki kencing manis kawan kita tu buat pajeri. Adakah nak boleh Tak, tadi tuan-tuan kata boleh makan ni, saya cadang tuan-tuan potong kaki kencing manis hak hitam tu buat pajeri. Adakah nak boleh? Tak boleh, haram sebab makan benda yang lebih mudarat. Kalau kata makan benda sihat, tak apa potong telinga buat acar, kau gagah juga. Ni dia pi potong kaki kencing manis tu, dia hantam pi buat pajeri. Haram hukum dia sebab menyiksa diri lagi teruk lagi. Makan benda ada penyakit buat apa? Kan? Tapi kalau kata bertembung, kita ni saja hidup dengan Nabi, boleh tak kita makan jasad Nabi ni? Ayat Quran kata qul innama ana basyarum mithlukum. Nabi SAW ni dia dengan hampa ni daripada sudut manusiawi sama. Bukan kata dia tu darah kuning ke apa. Tak, dia sama dengan kita ni. Cuma dia beza daripada sudut darjat kemuliaan dia di sisi Allah. Dia ada mukjizat, kita tak ada. Boleh tak kita makan jasad Nabi ni? Boleh? Boleh juga? Tak boleh jawapannya. Tak boleh. Pasal apa? Pasal mudarat kita tu lagi kecil daripada mudarat Nabi SAW, maka tak boleh. Maka sebab tu saya kata kita pada hari ni tuan-tuan, bab hukum hakam puasa ni bukan kita belajar bila nak masuk dalam bulan Ramadan saja. Sebelum daripada tu lagi kita kena masuk dan kita kena faham sungguh apa dia yang dikatakan hukum hakam di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi memudahkan kita nak mendapatkan keikhlasan dan matlamat yang jelas. Wallahu a'lam. Syukran, jazakallahu khairan katsira tuan-tuan. Panjang lebar tuan-tuan. Kalau kita lepas kat ustaz seorang malam ni pun lauk moral jadi makan suak. Tapi tuan-tuan kalau berkenan sungguh kat ustaz ni, tuan-tuan boleh buka YouTube tengok. Banyak, saya pun di Madinah duk parti ceramah-ceramah ustaz. Memang subhanallah banyak input dan maklumat, tuan-tuan boleh tengok. Jadi seterusnya pusingan kepada Ustaz Rizal kita tentang hadis-hadis dhaif dan palsu selalu duk tersebar pada bulan Ramadan ni. Jadi minta ustaz ulah sikit. Ada yang kata hadis bila 40 kali sebut jadi sungguh. Saya malam ni 40 kali lebih dah orang sebut syekh ni. Tak tahulah jadi sungguh ke tak, wallahu alam. Jadi minta fadil ustaz untuk ulah tentang hadis-hadis lemah dan juga palsu pada bulan Ramadan. Fadal masykurah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'. InsyaAllah dalam pusingan yang terakhir saya cuba nak ringkaskan tentang riwayat-riwayat yang palsu dan dhaif yang berkaitan dengan Ramadan. Sebelum itu kita sebut, sebab tuan-tuan, apa yang kita nak kena faham, riwayat yang sahih berkaitan dengan Ramadan ni cukup banyak. Tahu? Antaranya Nabi SAW menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Itu adalah untuk aku. Riwayat Bukhari Muslim. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Sebahagian daripada kalangan para ulama
apabila mereka mensyarahkan hadis ini, apa makna as-siyamu li wa ana ajzi bih? Ini riwayat yang sahih dalam Bukhari dan Muslim. Kata para ulama, keseluruhan ibadah yang ada memang kita lakukan untuk Allah Azza wa Jalla. Tetapi Allah menyebut khas berkaitan dengan puasa kerana tidak ada ibadah yang apabila kita lakukan kepada Allah, kata para ulama, yang tak ada manusia yang tahu melainkan kita dengan Tuhan. Baik salat kita, tilawatul Quran kita, sedekah kita, kesemuanya orang tahu, orang nampak dan sebagainya. Mungkin kita tak cerita dekat orang tapi orang maklum. Tetapi puasa, as-saum atau as-siyam, hanya di antara kita dengan Tuhan. Tuan-tuan hari ni buka puasa hari Isnin kan, kita sediakan. Bukan tuan-tuan tahu pun siapa yang puasa. Semua nampak lapar kan. Yang 2 kali makan pun duk lapar lagi. Tapi tak perlulah kita nak cerita. Tak perlu, sebab as-siyamu li wa ana ajzi bih. Kata Allah, puasa itu untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Yatruku ta'amahu wa syahwatahu wa syarabahu min ajli. Mereka meninggalkan puasa itu, makanannya, syahwatnya, minumannya, kerana aku, dan akulah yang akan membalasnya. Tuan-tuan tak makan bukan kerana tuan-tuan tak boleh makan. Tuan-tuan tak minum bukan kerana tuan-tuan tak boleh minum. Tapi semata-mata tuan-tuan tak makan dan tak minum itu kerana Allah Azza wa Jal. Dan Allah sebut dalam hadis ni, dia akan balas sesuai dengan apa yang diberikan. Cuba bagi mikrofon tu kat dia. Kita bagi alternatif. Tu cakap atas sana. Okey. Jadi saya nak tekankan sekali lagi pada tuan-tuan, puasa mengajar kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dalam keikhlasan kita melakukan ibadah itu, kita tak boleh cemarkan dia dengan perkara-perkara yang palsu dan daif. Sebab kita tak nak orang beramal di atas sesuatu yang disangka. Kadang-kadang orang kita ni buat di atas sangkaan. Bila dia buat di atas sangkaan, benda yang paling bahaya sekali bila dia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal. Sebab itu dalam Al-Quran Allah menegaskan tentang perkara ni. Berapa ramai manusia yang ketika di dunia dahulu yuhsinuna sun'a, mereka melakukan amal ibadah dalam sangkaan. Sangkaan mengatakan bahawa benda tu baik. Dan apabila mereka berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal, merekalah di antara golongan yang paling rugi. Kerana segala kebaikan, penat lelah yang mereka lakukan, apabila mereka menuntut pahala daripada Allah Azza wa Jal, ternyata amalan-amalan yang mereka lakukan di dunia itu tak benar. Sebab itu tuan-tuan, kita kena ingat benda ni daripada awal. Sebab kita bimbang tuan-tuan, kita buat itu atas benda yang palsu. Satu, riwayat yang lemah tapi masyhur. Saya nak sebut yang masyhur dia. Yang banyak-banyak yang tak masyhur tu kita tak perlu nak sentuh sebab kita nak ringkaskan. Kononnya Nabi SAW menyebut awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Di awal Ramadan itu rahmat, di pertengahannya keampunan, di penghujungnya pembebasan daripada api neraka. Hadis ini tidak sahih daripada Nabi SAW. Kesannya kepada masyarakat, dia kata yang pentingnya akhir. Kita nak tunggu buah apa pun, buahlah. Sebab dia kata kalau kita boleh rahmat pun, keampunan pun, tak lepas daripada neraka, dia kata tak guna tak? Yang penting last. Pasal itu malam pertama pun tak apa-apa nak buat sangat, malam kedua pun tak apa nak buat, malam ketiga Tapi di Malaysia ni pelik. Dia malam pertama tu pasal apa? Dia kata rahmat Allah ni lah sebab kita masuk syurga. Jadi dia pulun dapatkan rahmat ni. Mai keampunan neraka tu dia kata yang ni pun tak apalah. Memang rahmat tu dah membebaskan kita. Hadis ni tak sahih. Nombor 2 yang masyhur, tidur orang yang puasa ibadah.
Diam orang yang puasa tasbih. Jadi menyebabkan bila hadis ni tersebar, banyaklah balok-balok dan belengkak ni. Sebab dia berkata apa? An-naum, tidur orang puasa ni ibadah tak sabit daripada Nabi SAW. Demikian juga riwayat yang menyatakan apa? Yang menyatakan bahawa Nabi SAW menyebut, sesiapa yang mengumpat, sesiapa yang mengadu domba, sesiapa yang bercakap bohong, sebenarnya dia telah berbuka puasa. Ini riwayat yang tak sahih. Maknanya kalau tuan-tuan cakap bohong, tuan-tuan pergi makanlah. Mudah faham itu. Kan? Lepas tu kalau ada orang tengok tuan-tuan makan, aku ni sebenarnya tadi ni duk puasa elok lah, terbohong. Jadi alang-alang dah, batal ni aku balas bagi cerah orang. Tak sahih. Memang kita tak nafikan tuan-tuan riwayat yang sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, yang mana Nabi kata, man lam yada' qaul az-zur, siapa yang tak tinggalkan perkataan bohong, siapa yang tak tinggalkan perkataan-perkataan yang buruk, Allah tak, falaisa lillah, maka Allah tak berhajat kepada puasanya. Tapi bukanlah bermakna puasa dia batal. Tuan-tuan kena beza tu. Satu orang cakap bohong, kita pergi katakan hang pergi minum air hang puasa pun tak guna. Tuan-tuan, batal puasa dengan pahala tak ada lain. Katalah tuan-tuan cakap bohong atau tuan-tuan mengumpat hari itu, adakah tuan-tuan halal untuk pergi minum air? Tuan-tuan kena beza ni. Saya ikut takutlah tuan-tuan pergi duk mengumpat sebab dia kata silap dah kita pergi duk mengumpat ni. Alang-alang mengumpat teor dah. Tak betul tuan-tuan kena beza. Sebab hadis-hadis yang hadis-hadis yang menyebut tentang Allah tak berhajat kepada puasa dia, kesemua itu merujuk kepada pahala. Tapi dari sudut kefarduan, ada riwayat sebut siapa yang tengok perkara-perkara yang tak elok, maka tak adalah puasa baginya. Hadis ni juga palsu. Tuan-tuan keluar kangak tu tengok perempuan, tengok tak pakai aurat, balik bawa nasi kanak sebungkus. Bini kata, awal beli nasi kanak, boh lauk siap, kalau lauk asing boleh terima kuah campur lah. Dia tak, aku tadi ni keluar nak pergi ke bank, tengok perempuan tu pakai skirt, batal puasa aku. Alang-alang batal aku beli nasi kanak siap. Tak betul.